Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada bahagian terakhir bagi tajuk bulatan, iaitu bahagian yang ke-9 dengan standard pembelajaran 5.3.4, menyelesaikan masalah melibatkan bulatan. Okey, dalam bahagian ini, cikgu hanya akan membincangkan dua contoh yang berkaitan masalah yang melibatkan bulatan. Mari kita tengok kepada contoh yang pertama. Okey, pelajar boleh rujuk kepada buku teks muka surat 92. Satu taman rekreasi berbentuk segi empat tepat akan dibina dengan panjang 63 meter dan lebarnya 58 meter. Pada setiap bucu taman tersebut, satu sukuan dengan jejari 7 meter akan ditanam dengan bunga. Satu kolam ikan berbentuk bulat dengan diameter 28 meter akan dibina di tengah-tengah taman tersebut. Baki kawasan taman tersebut akan ditanam dengan rumput. Kira luas yang ditanam dengan rumput. Untuk soalan seperti ini, pertama sekali pelajar perlu menandakan ataupun highlight dahulu apakah maklumat-maklumat penting yang terdapat di dalam soalan. Okey, yang pertama diberitahu panjangnya adalah 63 meter dan lebarnya adalah 58 meter seperti yang ditulis pada gambar rajah. Seterusnya dinyatakan bahawa jejari bagi sukuan yang akan ditanam dengan bunga-bungaan adalah 7 meter. Satu kolam ikan berbentuk bulat dengan diameter 28 meter. Okey, seterusnya maklumat lain adalah baki kawasan adalah akan ditanam dengan rumput. Dan soalan ini mencari luas kawasan yang ditanam dengan rumput. Oleh yang demikian, pelajar perlu menanda maklumat yang tidak terdapat pada gambar rajah. Antaranya, jejari sukuan yang akan ditanam dengan bunga-bungaan adalah 7 meter. Seterusnya, diameter kolam ikan adalah 28 meter. Okey, untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu merancang dahulu apakah yang perlu dicari supaya kawasan yang berwarna hijau ini kita akan dapat jawapannya. So, langkah yang pertama, pelajar perlu tahu dulu apakah luas kawasan rekreasi dengan cara panjang darabkan dengan lebar. So, untuk mencari kawasan yang berwarna hijau, selepas kita mencari luas taman rekreasi, kita akan cari pula langkah yang kedua, kawasan yang akan ditanam dengan pokok bunga. So, oleh kerana ini adalah sukuan bulatan, bermaksud 1/4 bulatan. Formula luas bulatan adalah pi r square. Sekarang kita ada terdapat 4 sukuan bulatan, maka 4 darab 1/4 pi r square. Langkah yang ketiga, mencari luas kolam ikan. Okey, oleh kerana luas kolam ikan ini adalah bentuk bulat, masih lagi kita menggunakan formula pi r square. Dan langkah yang terakhir untuk mencari kawasan yang akan ditanam dengan rumput, caranya adalah kawasan rekreasi keseluruhan ditolak dengan kawasan yang akan ditanam dengan pokok bunga dan juga tolakkan dengan kawasan kolam ikan. Okey, mari kita lihat satu persatu. Pertama sekali, untuk mencari luas taman rekreasi, menggunakan formula length multiply by width, panjang darab dengan lebar. Panjangnya adalah 63, lebarnya adalah 58. So, jawapannya adalah 3654 meter square. Seterusnya, untuk mencari
kawasan yang akan ditanam dengan pokok bunga, perlu tahu apakah panjang jejarinya. Okey, diberi dalam gambar rajah panjang jejari adalah 7 meter. So gantikan di dalam formula dengan menggunakan pi sama dengan 22/7. Okey, 4 darab 1/4, maka nilai dia adalah 1. Okey, tak perlu tulis. So 22/7 darabkan dengan jejari iaitu 7/2, maka jawapannya adalah 154 meter square. Seterusnya, untuk mencari luas kolam ikan, diberi dalam gambar rajah diameter. So formula perlu menggunakan jejari. Oleh yang demikian, untuk mencari jejari 28/2, maka jejarinya adalah 14. So gantikan ke dalam formula 22/7 darab 14/2, maka jawapannya adalah 616 meter square. Oleh yang demikian, kita boleh mencari kawasan yang akan ditanam dengan rumput. Okey, kawasan keseluruhan iaitu 3654, tolak dengan kawasan yang akan ditanam dengan bunga 154, tolak dengan kolam ikan 616. Maka jawapannya 2884 meter square. Okey, boleh faham? So, untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu merancang terlebih dahulu apakah yang perlu dicari supaya memudahkan pelajar untuk mendapat jawapan yang terakhir. Seterusnya, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh ini juga terdapat di dalam buku teks. Okey, di bahagian Think Smart. Okey, diberi ARC, APB, BSD dan CQD adalah lengkuk satu bulatan. Manakala AB, ACBD dan CD adalah diameter bulatan. Seperti gambar rajah, okey. Kira luas kawasan yang berlorek. Okey, dalam soalan ini, kawasan yang kuning ini merupakan kawasan yang berlorek. Okey, menggunakan pi sama dengan 22/7. So, kalau sekali pandang soalan ini, mungkin pelajar akan rasa susah cara untuk menjawabnya. Okey. Okey, sebenarnya terdapat dua cara untuk mencari kawasan berlorek. Cara yang pertama, pelajar boleh mencari kawasan semi bulatan ARC, okey, keseluruhan ditolak dengan semi bulatan APB. Okey, seterusnya tambahkan dengan kawasan satu lagi, semi bulatan BSD, tolakkan dengan semi bulatan CQD. Okey, itu salah satu cara. Cara yang kedua adalah, okey, kalau pelajar perhatikan daripada gambar rajah ni, kita boleh ubah bentuk dia ni menjadi seperti ini. Okey, kawasan tadi tu, kalau kita pindahkan, maka jadilah bentuk seperti ini. So, dari sini pelajar dapat lihat bahawa terdapat dua bulatan, iaitu satu bulatan yang besar ARS dan juga satu bulatan kecil APBQ. So, kalau kita buat bentuk seperti ini, memudahkan lagi kita untuk mencari luas kawasan berlorek. So, pertama sekali, tulis dahulu untuk mencari kawasan berlorek. Caranya adalah mencari luas ARS, okay, bulatan yang besar, ditolak dengan luas APBQ, okay, bulatan kecil. Okay, formula luas pelajar telah tahu, iaitu pi r square. Sekarang, menggunakan formula luas untuk mencari bulatan yang besar, diberi jejarinya adalah 14. So, pi 22/7, jejarinya adalah 14/2. Untuk bulatan kecil pula, diberi diameter. So, untuk mencari jejari 14/2, maka dapatlah 7. Okey, seperti dalam formula. Jadi, menggunakan kalkulator kira, maka dapatlah 616 tolak 154. Maka jawapannya 462 cm square. Okey, pelajar boleh faham dengan kedua-dua contoh ini? Okey, kalau pelajar telah faham, mari uji pemahaman pelajar-pelajar dengan menjawab soalan di dalam buku teks. Praktiskan diri 5.3 muka surat 93 sehingga 95.
Okey, untuk menjawab soalan-soalan di dalam praktis kendiri 5.3 ini, pelajar perlu faham daripada bahagian awal bab ini sehinggalah bahagian yang kita telah belajar sekarang. Cikgu harap pelajar semua dapat faham sebaik mungkin dan dapat menjawab soalan-soalan ini dengan baik. Okey, kita akan bertemu lagi pada bab yang akan datang. Okey, jangan lupa untuk menyokong cikgu dengan menekan butang subscribe dan berkongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu lagi.